Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu pada malam ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك اللهم افتح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما بعد. Yang saya hormati sahibul fadilah dan imam, yang saya hormati tuan pengerusi surau dan ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, para jemaah, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati beradanya kita dalam majlis ilmu pada malam ini di rumah Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan kita ke rumah Allah menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya diberi kesempatan masa yang terluang ini untuk sama-sama kita manfaatkannya. Kita isi dia dengan perkara kebajikan, iaitu dengan beradanya dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah serta taufik bimbingannya untuk kita senantiasa mengekalkan amal-amal soleh, ketaatan dan kemungkaran, amal-amal kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pada malam ini kurang sihat sedikit, tapi kita dapat teruskan juga pengajian. Saya teruskan pengajian insya-Allah mengikut kemampuan tenaga yang saya ada. Kalau nak tangguh pula tak enak lah. Bulan lepas dah tangguh dah. Saya ingat bulan lepas di Sarawak kot. Bulan ni kalau nak tangguh jadi banyak kali tertangguh pengajian kita ni. Walaupun begitu, insya-Allah lah saya cuba untuk sampaikan berdasarkan pengajian kitab kita Al-Islam sebagaimana yang telah kita ikuti dalam pengajian sebulan yang lepas, iaitu muqaddimah, permulaan pengenalan kepada pengajian kitab yang bertajuk Al-Islam yang dikarang oleh Syekh Said Hawa rahimahullahu taala. Pada malam ini kita sambung madkhal, iaitu pintu masuk, menjelaskan tentang Islam, pintu masuk kepada keterangan tentang agama Islam. Yang pertama, Al-Islam dinul mursalin wan nabiyyina jami'an. Kita dah sebut, saya ingat kita dah sebut dalam kuliah yang lepas. Yang pertamanya, Islam adalah merupakan agama para rasul dan para nabi kesemuanya, keseluruhannya, alaihimus salatu wassalam. Sejak min ladunni Adam hatta risalah al-Muhammadiyah, sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke muka bumi ini, sehinggalah risalah yang dibawa, yang disandarkan kepada Nabi kita, risalah Muhammadiyah, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir dan penutup kepada risalah ataupun syariat yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam,
iaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamun nabiyyin wal mursalin allati biha khatamallahu ar-risalat, yang telah menutup segala perutusan kerasulan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelum-sebelumnya. Maka yang terakhirnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak dinyatakan di sini bahawa Islam itu adalah agama sejak daripada dahulu sampai hari ini. Itulah agama Islam. Yang dimaksudkan agama Islam di sini maksudnya agama yang mentauhid, mengesakan Allah, yang mengikut wahyu, perintah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu yang terkandung dalam kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum daripada Al-Quran dan juga kitab Al-Quran itu sendiri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, al-Islam maknahu, makna Islam. Al-Islam maknahu al-istislamu lillahi fi amrihi wa nahyihi wa khabarihi ala lisanil wahyi. Maksud agama Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam? Islam itu adalah menyerah sepenuhnya, penyerahan sepenuhnya kepada Allah pada perintahnya, pada larangannya dan pada setiap perkhabarannya. Wahyu-wahyu yang Allah Taala turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan lisanul wahyi yang disebut dalam istilah ini. Dengan maksudnya agama Islam ini maksudnya penyerahan sepenuhnya, ataupun kita sebutlah dalam bahasa kita sebut dalam bahasa kita serah diri bulat-bulat. Itu maksudnya terima sepenuhnya apa yang datang daripada agama Islam ini, berdasarkan kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ianya dalam bentuk perintah, yang dikatakan terima sepenuhnya dalam bentuk perintah, maksudnya dilaksanakan segala perintah tersebut. Sama ada dia dalam bentuk larangan, maka terima sepenuhnya maksudnya ditinggalkan sepenuhnya, dijauhi sepenuhnya larangan tersebut. Maka itu yang dikatakan Islam, maksud Islam yang sebenar. Maka kata musannif, faman aslama wajhahu wa qalbahu, faman aslama wajhahu wa qalbahu wa jawarihahu lillah fi kulli amrin fahuwal muslim. Maka sesiapa yang menyerahkan sepenuhnya wajahnya, wajah di sini maksudnya muka, wajah kita lah, muka, bahagian kepala, muka kita, menyerah sepenuhnya maksudnya tunduk, akut, ikut. Wajah di sini dengan erti kata anggota yang mewakili seluruh jasad manusia, disebut wajah. Sebagaimana yang kita sebut dalam doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan, yang mencipta sekalian segenap lapisan langit dan bumi. Bukan maksudnya wajah saja, bahkan mewakili semua anggota lah, kerana wajah ini, bahagian kepala ni merupakan anggota yang paling besar dalam diri manusia, yang paling utama, yang menunjukkan apabila wajah itu dihadapkan kepada Allah, maka dia mewakili seluruh anggota yang lain, semuanya dihadapkan kepada Allah. Penumpuan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk pelaksanaan, gerak-geri, tindakan dan sebagainya adalah mengikut perintah, mengikut panduan, mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anggota yang nampak, yang zahirnya, wajah mewakili seluruh badan. Seterusnya wa qalbahu, dan hatinya, iaitu anggota yang duduk di bahagian dalam, yang tak nampak. Lebih lagi bila kita sebut hati, yang diterjemahkan kepada hatilah. Kita bahasa kita terjemah hati, tapi sebenarnya jantung. Qalbun itu jantung. Kalau bahasa Arab, kalau kita sebut qalbun, maksud sebenar adalah, terjemahan sebenar adalah jantung. Tapi kita sebut hati. Dalam jantung saya, tak pernah sedap dengar lah. Sesungguhnya dalam jantung saya ini, tak pernah orang sebut macam tu, pelik. Sesungguhnya dalam hati saya. Dia biasa macam tu. Tapi memang maksud sebenarnya yang dikatakan maksud yang tersurat dan tersirat. Tersurat jantung, yang tersirat maknawinya, iaitu yang disebut oleh para ulama, di antaranya Imam Ghazali Hujatul Islam, dia mengatakan bahawa satu keadaan yang bersifat maknawi yang tak boleh kita nampak dengan zahirnya, tak boleh kita nak ukur, tetapi hakikatnya
ada ikatan, ada hubungan, ada keyakinan, pergantungan seseorang hamba itu dengan Allah SWT, iaitu yang tersembunyi di sebalik maksud hati itu, ataupun kita kata jantung itu. Nak terjemah hati ke jantung? Hatilah no, sebab dah biasa macam tu. Kalau dalam bahasa Arab sebut jantung ni, kalau sebut hati ni dalam bahasa Arab disebut al-kabid. Al-kabidun, kabid. Tu jantung. Hati yang dua keping tu. Adapun jantung yang kita sering maklum, jantung yang pam darah tu. Pam darah tu kan. Ada istilah orang sebut kata apa? Bila kita duduk, dia berjalan. Ni jantung kita. Jantung yang pam darah tu. Bila kita duduk, dia berjalan. Kita berdiri, dia berjalan. Kita bergerak, dia berjalan. Kita tidur, dia berjalan. Tapi kalau dia berhenti, kita jalan. Itu jantung kan. Maksudnya kalau berhenti jantung ni tak berfungsi, maka manusia mati lah. Kalau kata ikutnya, memang itulah maksud sebenar. Jadi kalau kita bayangkan hati manusia dua keping tu, macam hati ayam dua keping yang goreng, makan pun sedap, goreng pun sedap itu kan. Kalau kita bayang yang tu salah lah. Sebenarnya jantung tu yang pam darah tu. Itulah yang dikatakan jasadnya, tapi bukan itu jasadnya yang tersembunyi, yang bersifat maknawi. Itu yang dikatakan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali, rahsia yang tersembunyi antara hubungan manusia dengan Allah, iaitu terletak pada sifat maknawi jantung tersebut. Sifat maknawi jantung yang pam darah itu. Maka begitu juga anggota yang tersembunyi, iaitu hati manusia dan seluruh anggota-anggota yang lain, semuanya dihadapkan, ditundukkan, diarahkan kepada perintah Allah yang sepenuhnya. Maka itulah mereka ataupun golongan itulah yang bergelar sebagai seorang Muslim. Inilah dia katakan hakikat yang sebenarnya Muslim. Yang bila kita sebut Muslim ni, dia ambil daripada perkataan tu lah. Aslama, yusallimu dan sebagainya, tinggal terbit perkataan masdar ataupun terbit perkataan yang tambahan huruf yang lain. Istislam maksudnya penyerahan sepenuhnya itu. Muslim iaitu memberi maksud orang isim fa'il, iaitu orang yang menyerahkan segala urusan dan dirinya sepenuhnya mengikut perintah Allah. Itulah yang bergelar Muslim. Hakikat sebenarnya Muslim, iaitu yang menyerah dirinya sepenuhnya mengikut syariat Allah. Maka mereka lah yang bergelar sebagai seorang Muslim. Hari ini orang sebut Muslim hakiki ataupun mukmin, orang yang beriman, yang sepenuhnya menyerahkan diri mereka kepada perintah Allah. Adapun yang tidak memenuhi sifat ciri-ciri yang diterangkan di sini, maksudnya dia belum mencapai hakikat Islam dalam erti kata yang sebenar, iaitu Muslim hakiki. Mungkin dia bergelar Muslim pada namanya, mungkinlah. Ada cerita tu lah, belah-belah petang. Kadang-kadang saya tengok juga, tapi hari ni tak ada lah, sibuk sangat. Cerita apa? Islam KTM. Islam tajuk apa dalam TV Hijrah ke apa? Al-Hijrah ke apa? Dia selalu sebut, dia selalu perli orang yang tak beramal dengan Islam. Dia kata Islam Muslim pada kad pengenalan. Dia kata macam tu kan. Sebab apa ditulis pada kad pengenalan tu? Yang beragama Islam kan. Tapi dia bersudut pengamalan jauh sekali. Dia perlilah. Sikit-sikit nak tulis. Tu ada cerita watakan yang pelik sikit dia tu. Madid musyawarah. Sikit-sikit dia nak tulis. Apa yang dia buat? Tulis dalam buku catatan amalan. Dia hebat lagi daripada malaikat. Apa yang dia buat? Segala kebaikan dia buat, dia tulis. Dia bangga pula. Itu cerita lah. Nak ceritanya, orang selalu sebut Islam pada kad pengenalan, Islam pada nama sahaja. Tidak lebih daripada itu. Maksudnya, tidak sepenuhnya penghayatan Islam itu berlaku dalam diri seseorang itu. Maka itu sebenarnya dia tidak mencapai sebagai maksud yang sebenar daripada agama Islam, iaitu al-istislam lillah, iaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Belum capai lagi. Jadi maksud kena ikut sepenuhnya. Maka kata musannif, dan sebagaimana yang kita lihat apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ataupun mereka yang mengikut sifat kesempurnaan yang telah ditunjukkan, yang telah ditauladani oleh para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam ini, maka mereka itulah yang mendapat gelaran sebagai orang Islam ataupun seawal-awal orang Islam.
Para nabi dan para rasul ni mendapat gelaran orang yang awal menerima Islam. Sebab apa? Mereka terlebih dahulu terima Islam itu daripada Allah Ta'ala sebelum disampaikan kepada umat, kepada manusia keseluruhannya, mengikut zaman-zaman masing-masing. Istimewanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW khusus untuk Nabi Muhammad SAW ni, untuk umat baginda dan untuk sekalian alam, untuk keseluruhan alam. Jadi siapa-siapa sekalipun yang berada, yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW diutuskan, maka wajib dia menerima syariat Islam yang dibawa oleh baginda SAW. Itu dalam satu hadis baginda bersabda, tidak ada seorang pun daripada kalangan orang Yahudi ataupun Kristian yang hidup bertemu dengan zamanku ataupun bertemu denganku dalam keadaan mereka tidak beriman dengan syariat Islam yang dibawa olehku, maka mati mereka dalam keadaan ahli neraka. Siapa-siapa pun yang tidak menerima Islam, agama syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai syariat yang terakhir, penyempurna kepada syariat-syariat yang terdahulu, dia tolak, dia engkar, dia nafikan kebenaran syariat, dia tidak beriman, maka dia termasuk ahlun nar, ahli neraka. Wal'iyazubillah, iaitu golongan Nasara, golongan al-Yahud wan Nasara. Baik, maka yang dikatakan orang yang paling awal menerima Islam ni para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka sebab itu diajar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Al-Quran, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 162. Surah Al-An'am ayat 162, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ayat Al-Quran, muslim-muslimat sekalian. Ayat Al-Quran dijadikan dia sunat, iaitu dijadikan dia doa dalam solat kita. Dalam solat, doa iftitah namanya, doa pembukaan solat. Sebelum sunat kita baca, sebelum kita baca surah Al-Fatihah. Jadi dalam ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW. Kalau kita terjemah di sini, saya nak sebut di sini dua perkataan saja. Sebab yang lain tu kita dah maklum, kita dah baca dalam solat kita, doa iftitah. Iaitu yang pertamanya qul. Perkataan yang pertama qul. Perkataan yang kedua wa ana awwalul muslimin. Itu beza pada doa iftitah yang kita baca, inna salati Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, kita suruh sambung kat situ kan. Dia tak ada perkataan qul. Ayat Quran sebut qul. Dalam doa iftitah ni diajar oleh Nabi SAW kepada kita, terus baca inna salati wa nusuki. Yang lain tu sama. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika. Tu di hujung tu beza. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Perkataan tu diubah, ditukar dalam bentuk doa. Kenapa? Okay, baik kita terang. Kerana dalam ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala tujukan perintah ini kepada Nabi SAW untuk baginda sebut, untuk baginda akui dan untuk baginda amalkan dalam sepanjang kehidupan. Lalu baginda SAW ajar, sampaikan perkara ini kepada umat baginda, kepada kita semua, umat Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itu khitab ataupun perintah Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, qul, katakanlah wahai Muhammad. Itu sebab diturunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak ayat Quran, doa-doa yang kita baca, yang kita amalkan dalam ayat Al-Quran, tapi yang kita amalkan dalam kehidupan kita, yang diambil daripada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, maka baginda ajar kepada kita supaya amalkan. Cuma diubah ataupun ditukar perkataan-perkataan yang sesuai mengikut bacaan doanya, mengikut keadaan diri kita. Di antaranya tak dibaca perkataan qul. Sama lah baca kita dengar kita dengar berita orang mati, meninggal dunia. Ucapan orang yang beriman ketika mana dia mendengar musibah, mereka akan berkata apa? Dalam surah Al-Baqarah tu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun, kan? Jadi dalam ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut
ucapan mereka, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Golongan sifat orang yang beriman ni ialah kata Allah, orang yang apabila mereka diuji oleh Allah SWT, ditimpa musibah, ujian oleh Allah Taala, maka mereka akan mengucapkan qalu itu ditujukan kepada, maksudnya mereka berkata ditujukan kepada orang beriman yang berkata, yang mengucapkan ucapan ataupun perkataan. Apa yang mereka kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan hakikatnya kembali kepada Allah. Kembali semula kepada milik yang memiliki kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak sebut, kita taklah sebut qalu inna lillahi wa inna, tak sebut macam tu kan. Sampai ada orang yang anggap qalu itu adalah perkataan yang seolah macam dijadikan satu perkataan baru pula, satu istilah baru. Qalu ni maksudnya meninggal dunia, matilah. Ada orang faham macam tu kan? Saya duk faham macam tu lah dulu je, masa sebelum pengajian mendalam sebagainya ni, kita faham macam tu lah. Qalu tu dia berkata mati. Dia sebut qalu. Kalau orang Kedah lah ya, kalau Kedah sebut macam tu, tak silap saya orang Kedah sebut macam tu. Kalau sebut qalu dah, qalu tu maksudnya mati. Dia ambil daripada perkataan bahasa Arab tadi lah, dia ambil daripada ayat Quran tu, qalu. Sedangkan qalu itu bukan maksudnya mati. Qalu tu maksudnya mereka berkata. Kita tak boleh sebut qalu. Tu ada setengah tu, dah mati dah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sebut macam tu. Sebenarnya ucapan sunat yang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mati pun sebut, sunat sebut. Ada orang kata, bila sebut berita kemalangan, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mati lagi ustaz. Bukan semestinya mati ya. Dia ucapan musibah. Bila terima musibah, ujian, sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama dalam ayat Al-Quran ini. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita, tak sebutlah qul. Sebab khitab perintah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata qul. Maksud dia katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, keseluruhan ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu Kemudian baki seterusnya ucapan tersebut, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dan seperti demikianlah aku diperintahkan oleh Allah SWT, wa ana awwalul muslimin. Kerana ucapan ni Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi disuruh supaya sebut wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang paling awal menjadi golongan yang tunduk kepada Allah, yang terima sepenuhnya apa yang datang daripada Allah. Sebab Nabi Muhammad SAW utusan Allah, pesuruh Allah. Nabi terima terlebih dahulu, orang yang pertama terima Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada kita semua, umat Nabi SAW. Adapun kita baca wa ana minal muslimin, dan saya ataupun kita daripada kalangan orang Islam. Kita sebut kita ni daripada kalangan orang Islam. Bukan kita orang pertama masuk agama Islam. Rasulullah SAW lebih terdahulu daripada kita. Para Nabi, para Rasul lebih terdahulu daripada kita. Maka kita ni dari kalangan orang yang menerima petunjuk ajaran syariat Islam. Daripada Nabi, melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Baik, seterusnya ada lagi ayat Al-Quran. Saya baca mengikut tertib apa yang terkandung dalam kitab yang disebut oleh musannif. Firman Allah Ta'ala seterusnya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Sama juga yang memberi maksud yang awal. Cuma istilah ni Allah Ta'ala gunakan golongan yang beriman, iaitu berkatalah, iaitu mereka daripada para nabi, berkatalah mereka yang menerima Islam yang lebih awal, iaitu daripada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ucapan mereka iaitu mereka menyebut, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku daripada kalangan orang yang paling awal beriman kepadamu. Itu ucapan yang diungkapkan, yang dimaksudkan ungkapan ni daripada nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan begitu juga kesempurnaan wabiduna taslimi wa istislam lillah fi hukmihi fala Islam. Begitu juga tidak akan sempurna maksud penyerahan dan mengikut seluruhnya apa yang Allah Taala perintah itu,
melainkan kena ikut secara keseluruhannya pada segala hukum hakam perintah Allah. Itu juga bermaksud Islam sepenuhnya. Kalau tidak mengikut segala hukum hakam yang Allah Ta'ala perintahkan itu, maka tidak ada maksud Islam di sana. Tidak ada kesempurnaan Islam ataupun tidak ada Islam itu pada mereka yang tidak menerima hukum yang datang daripada Allah. Mana dalilnya? Iaitu dalil dia daripada surah An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, maka tidak, kata Allah, demi Tuhan kamu maksud demi Tuhan Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita semua, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman dengan sebenarnya sehinggalah mereka menjadikan kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pengadil ataupun sebagai orang yang memutuskan hukum dalam perkara yang mereka berselisih, dalam perkara mereka yang mereka khilaf, mereka beza pandangan, mereka bergaduh dan sebagainya. Maka bila nak selesaikan perkara ini, mestilah mereka selesaikan mengikut apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak terima keputusan yang diputuskan, yang dihakimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu Allah Taala, maka kata Allah Taala, fala wa rabbika la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Allah Ta'ala ulang 2 kali. Maka tidak mereka beriman. Maksudnya mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala kalau sekiranya tidak menerima hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dah putuskan hukum tersebut, mereka terima. Bukan sekadar terima, apa lagi Allah Ta'ala sebut? Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka takkan merasai dalam diri mereka, dalam hati mereka, rasa apa? Sempit. Rasa apa? Rasa serabut. Kalau boleh bahasa macam itulah. Rasa macam tak tenang, rasa tak tenteram, rasa tak puas hati dengan keputusan tersebut. Kalau rasa tak puas hati, tak setuju dengan hukum tersebut, walaupun terpaksa ikut, itu masalahnya tidak ada iman lagi. Belum ada iman lagi. Kemudian tu sambungan mengatakan bahawa kesempurnaan sifatnya mereka terima dan mereka redha, tidak rasa keluh kesah dan sebagainya. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, daripada apa yang telah engkau jatuhkan hukuman tersebut, apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu Allah. Wa yusallimu taslima, dan mereka serahkan urusan tersebut dengan penyerahan sepenuhnya. Ni kita kata serah bulat-bulat, terima sepenuhnya, redhalah. Ini yang dikatakan istilah orang yang beriman, ucapan orang yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu terima sepenuhnya. Suka ke tak suka memang kena terima, tapi di antara sifat orang yang beriman ini, sepenuhnya iman, orang yang beriman sepenuhnya, dia mesti redha. Bukan sekadar dia menerima hukum tersebut, bahkan dia kena redha, dia kena tenang, rasa bahagia dengan hukum Allah. Barulah dikira orang beriman. Kalau tidak, dia ada masalah iman. Mungkin imannya tak penuh ataupun tidak sepenuhnya beriman. Ada lagi keraguan, syak dan sebagainya, maka iman ni dia tak boleh terima keraguan. Iman ni dia tak boleh terima keraguan. Kalau kata ada sebahagian iman, sebahagian lagi tak beriman, sebenarnya itu kalau ikut maksud sebenar tidak ada iman. Sebab iman ni al-yaqin bil kul, al-yaqil bil jami', yakin sepenuhnya dengan kesemuanya sekali. Itu iman. Kalau ada ragu-ragu lagi, maksudnya ada masalah tu, tak iman tu, tak beriman. Jadi ada masalah iman ni kena perbaiki, kena pulihkan keadaan tersebut. Baik, dalam perkara ini musannif nak terang kepada kita tentang perkataan Islam, istislam itu. Maksud Islam, orang Islam yang sebenar. Jadi kalau kita kaitkan dengan situasi ataupun keadaan hari ini, bicara kita pada hari ini, suasana umat Islam hari ini, memang kena sangatlah kalau kita nak kaitkan dengan soal nak menerima hukum Allah ni. Kan hari ini orang sibuk bicara tentang hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir. Yang telah bukan diputuskan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, yang telah disabdakan
yang telah ditetapkan melalui hadis Nabi SAW, melalui sunnah Nabi SAW. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh, maka diterangkan dengan panjang lebar, terperinci tentang hukum hakam ini. Cuma yang saya nak sebut kepada tuan-tuan muslim-muslimat pada malam ini, yang sedihnya, yang sedih nak kena sebut juga, yang kita rasa tidak sepatutnya berlaku ni, orang sengahnya tu dia tak berilmu, dia tidak ada ilmu pengetahuan tentang syariat Allah, tentang hukum Allah ni. Apa hukum Allah? Hukum hudud, hukum Allah. Hududullah, hudud Allah. Allah yang putuskan tu. Itu bukan ulama yang putuskan. Bukan Nabi SAW yang putuskan. Allah yang perintahkan kepada Nabi SAW untuk laksanakan hukum tersebut. Dalilnya qat'i, berdasarkan Al-Quran dan hadis ni, tidak ada sebarang keraguan dan tidak ada sebarang kesamaran dalam menetapkan dalil hukum tersebut. Tapi masyarakat kita hari ni, yang jahil pun nak bercakap tentang masalah hukum hudud ni. Dia tak tahu selok-belok tentang detail, tentang secara mendalam. Dia dengar desas-desus, dengar orang bercakap sikit sebanyak ni, dia pun nak komen. Lepas tu yang wartawan pula, media masa ni pula, buat kerja lara, lalai. Buat kerja boleh merosakkan iman, boleh merosakkan agama. Buat kerja boleh merosakkan akidah. Dia pergi tanya pula kepada artis. Apa komen artis kepada hukum Allah ni, hukum hudud? Artis komen ikut kepala otak dia, bukan ikut ilmu, bukan ikut Islam. Ikut kepala otak dia. Tanya kepada orang jahil, "Oh, tak boleh laksana hukum hudud ni sebab masyarakat majmuk tak sesuai." Tu. Tak boleh laksana hukum hudud ni. Kalau kita laksana hukum hudud ni, habislah kuduh habis tangan manusia, potong tangan. Sebab salah satu hukum hudud sabit kesalahan, bagi kesalahan mencuri, potong tangan. Di antaranya kesalahan merompak. Kalau sekiranya merompak tak membunuh, dia potong tangan secara bersilang. Kalau orang yang merompak, jadi maksudnya kalau potong tangan ni habis, tangan manusia habis kudung. Ada setengah tu pula kata boleh makan sup tangan pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ungkapan-ungkapan orang jahil. Kadang-kadang orang yang tahu pun ada, yang ada ilmu pada, tapi dia jual agama, dia jual ilmu dia kerana al-fulus. Ini orang kata ni, kata-kata pepatah menyebut al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Duit di dunia ni esok mampu akhirat esok. Sebab apa? Dia jual agama. Saya nak sebutlah tentang amanah ilmu, tentang adil. Hari ni tuan-tuan muslimin semak sekalian, belum ada lagi secara rasminya contoh JAKIM ke, Majlis Agama Islam, JAIS ke kalau di Selangor, ataupun mana-mana Majlis Agama Islam, MAIS kalau mana-mana tempat yang lain, Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, buat satu perbincangan khusus, diskusi, perbincangan khusus tentang hukum hudud, hukum qisas ni. Hukum ta'zir tak buat pun tak apa. Sebab hukum ta'zir ni dia bahagian pemerintah. Tuan-tuan, dalam Islam dia ada 3 penetapan hukum. Hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir. Hukum hudud ni Allah yang putuskan, dia tak boleh ubah dah. Hukum hudud ni dia merupakan sebahagian besarnya tuntutan yang paling beratnya hak Allah. Adapun hukum qisas, hukum balas dia panggil. Hukum balas ni sebahagian besarnya berkait dengan hak manusia. Maka ada ketikanya manusia boleh memaafkan, maka boleh gugur hukum tersebut, ganti dengan denda. Dia panggil diah, denda dengan bayaran jumlah tertentu. Maka dia berkait dengan hak Allah, hak manusia banyaknya. Adapun ta'zir yang berkait dengan pemerintah, pemerintah boleh tentukan apa sahaja hukum bagi kesalahan-kesalahan yang tidak berkait dengan hudud dan qisas. Yang hudud ni ada berapa kesalahan saya kira? Yang pertama, yang dikatakan hukum hudud ni, yang pertama kesalahan murtad, meninggalkan agama Islam. Itu yang pertama, yang berkait dengan akidah. Yang kedua, kesalahan perbuatan zina, sama ada yang belum berkahwin ataupun yang telah berkahwin, ada keterangan hukumnya. Penjelasan dalam kitab fiqh. Tuan-tuan buka balik kitab fiqh, diterangkan apa perkara tersebut. Yang ketiganya berkait dengan soal tuduhan orang yang melakukan perbuatan zina. Afwan, tadi tu, yang kedua tadi tu zina ataupun kesalahan, ulama ijma' sepakat mengatakan yang sama hukumnya dengan zina adalah liwat. Cuma ada penjelasan, dia ada keterangan lah, kena rujuk balik. Dia ada sedikit pengecualian dalam bab kesalahan bagi suami ke atas isteri. Dia detailkan, dia ada keterangan khusus. Baik. Zina sama dengan liwat. Maka yang ketiganya, tuduhan orang yang melakukan perbuatan zina tanpa membawa 4 orang saksi. Namanya qazaf. Tuduhan orang yang melakukan perbuatan zina. Ataupun tuduhan orang yang melakukan perbuatan liwat. Kategori sama juga qazaf dia panggil. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesalahan mencuri, potong tangan tu. Yang keempat. Dan seterusnya yang kelima, iaitu kesalahan bagi orang yang minum arak. Ini hukum hudud.
Dia tak boleh berubah sampai kiamat. Allah yang tentukan, itu hak Allah. Siapa yang engkar, terbatal akidah dia. Siapa yang tidak melaksanakannya, dia tak engkar tapi dia tak laksanakan. Dia zalim, dia fasik. Ni ni ulama sebut dalam kitab fiqh ni. 5. Kemudian baki tu yang kedua, hukum qisas. Hukum qisas ni hukum jaminan kata Allah untuk menjamin kehidupan manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kata Allah Ta'ala, dan untuk kamu, kebaikan untuk kamu, kata Allah, dengan pelaksanaan hukum qisas itu, kamu akan terjamin kehidupan dengan selamat, sejahtera. Allah Ta'ala jamin. Sebab apa? Dia hukum balas. Orang yang bunuh orang tanpa ada sebab, tanpa ada alasan yang membolehkan dia bunuh orang lain, maka dia dikenakan hukum bunuh balik. Yang potong tangan orang, duduk tak duduk, pergi ambil tangan, potong tangan orang, maka kena potong tangan dia balik. Potong telinga, kena potong telinga dia balik. Itu dia panggil hukum qisas. Hukum balas. Siapa yang berani buat zalim kepada orang lain kalau sekiranya hukum Islam ditegakkan? Tak berani. Sebab dia kena balik. Dia buat macam tu, tak apa kamu buat. Tapi kamu kena balik. Sila nak buat. Kamu nak potong tangan saya, tak apa nak potong. Tapi tangan kamu kena kudung balik lah. Nampak? Tu jaminan daripada Allah. Allah Ta'ala kata, jaminan untuk kamu sekalian kalau kamu terima hukum qisas ni. Hukum hudud pun sama. Adapun bahagian yang ketiga, hukum jenis yang ketiga, hukum ta'zir. Yang tak sabit dengan kesalahan hudud dan qisas, semuanya ta'zir. Pemerintah tentulah sebanyak mana pun hukum. Yang mencuri tak cukup kadar, macam bab mencuri. Hudud ni kan, hukum hudud kesalahan mencuri. Kalau curi air mineral ni, kena potong tangan ke? Ini jahil, orang jahil tapi nak bercakap tentang ilmu, tentang syariat, tentang hukum Allah. Itu saya marah tu. Saya sebut, saya kata tak setakat ni tak ada lah majlis agama Islam JAKIM buat forum, buat bengkel, buat perbincangan khusus seminar tentang hudud. Ada buat? Tak ada. Tapi orang duk hentam hudud, duk kata hukum Allah tak sesuai apa semua. Tapi tak diseminarkan dia, tak dibincangkan dia. Sedangkan hukum hudud ni satu pakej yang sangat terbaik untuk manusia. Kalau kita faham, kalau kita tahu, maka inilah hukum yang terbaik di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Tak ada hukum lain dah. Dan jaminan kehidupan aman sejahtera. Tapi orang tak bentang, tak bincang. Yang dia tahu, dia kutuk. Dia keluar dalam surat khabar, keluar dalam media masa. Kata itu, kata ini. Sampai orang kafir hina hukum Allah, hukum Islam pun. Orang Islam duduk dalam kumpulan yang sama, tak tegur. Diam. Orang kafir hina hukum Islam. MCA, kan? Hina hukum Islam terang-terang. Orang kawan dia, partner sebelah tu duduk diam, tak sebut apa. Biar. Hina Islam, tak apa. Sebab apa? Kawan semeja duduk sekali, tak boleh komen satgi hilang undi. Tu ni bukan soal politik lagi dah, ni soal agama ni, berkait dengan hukum Allah ni. Tapi inilah yang jadi apabila manusia telah dirosakkan pemikiran dia dengan pemikiran, dengan ajaran yang mengarut ni. Maka yang berlaku sekarang ni, yang kita sedih ni, tidak berlaku keadilan dalam soal nak membicarakan tentang tentang hukum Allah. Sehingga ada contoh-contoh saya sebutlah malam ni oleh kerana kita ni tak tentu bila pula kita kuliah ni kan. Mungkin malam ni malam live kan, kita tak tahulah lepas ni saya mati ke ataupun tuan-tuan yang mati. Tuan-tuan dan puan mati. Saya tak tahulah, saya sebut amanah ilmu Sehingga adalah orang yang dia ada nama sedikit lah. Bukan nama sedikit, nama banyak lah. Bukan macam saya ni, dia ada title doktor, profesor dan sebagainya. Dahulunya pegang jawatan yang besar kan. Dia petikai pelaksanaan hukum hudud ni tak sesuai, dia kata. Di antara alasannya belum kondusif. belum sesuai lagi lah. Belum syarat-syarat tu belum mencukupi lagi untuk laksanakan hudud sekarang ni, zaman sekarang ni. Maka dibawalah contoh zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana kalau orang awam sekali dengar macam betul juga apa Syekh ni kata. Hamba Allah ni kata. Kalau dia tak mengkaji betul-betul tentang pelaksanaan hukum hudud, syarat dia, rukun dia, syarat nak sabitkan sebagainya itu, kemudian keadaan pelaksanaan hukum tersebut sebagainya, dia tak kaji, dia tak mendalami, dia kata betul lah. Dia bawa contoh zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah menangguhkan pelaksanaan hukum hudud. Satu ketika dahulu, di zaman tu disebut zaman kelaparan, zaman kemarau panjang. Zaman kemarau panjang menyebabkan sumber makanan terhad. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah Islam yang kedua ni, dia bimbang, dia takut orang yang mencuri, kesalahan yang ditangguhkan tu mencuri je. Bukan semua, satu je. Tapi disebut seolah macam tangguh semua. Seolah macam tangguh hudud. Tangguh semua. Ada 4 lagi yang berbaki tu, dia sebut tu seolah macam tangguh semua. Padahal yang ditangguh tu kesalahan mencuri je. Itu pun, dengar keterangan tu. Itu pun Sayyidina Umar tangguhkan tu sebab apa? Sebab memang dalam komponen dalam kita nak bincang tentang pelaksanaan hukum hudud ni, dia mesti cukup syarat.
Kalau tak cukup syarat, automatik hukum hudud tu bukan dilaksanakan, memang automatik tertangguh sendirinya, tak perlu ditangguhkan. Tertangguh sendirinya kalau pemerintah buat, dia akan didakwa di hadapan Allah. Kalau pemerintah laksanakan hukum tersebut dalam keadaan ada syubhah. Ini Nabi SAW sebut, udra'ul hudud bisyubhat. Kena tolak ataupun tangguhkan hudud, kena tangguhkan pelaksanaan hudud, tidak boleh laksanakan hukum hudud kalau sekiranya ada sedikit keraguan. Dalam nak melaksanakan hukum hudud ni, kalau hakim, qadi tengok ada benda yang dia meragukan, kata ulama, dia menggugurkan hukum itu lebih baik. Kalau salah dia menggugurkan hukum, lebih baik daripada dia tersilap menjatuhkan hukum. Maksudnya dia memaafkan itu lebih baik. Sebab apa? Hamba Allah ini kemungkinan dia nak bertaubat kepada Allah. Kalau dia bertaubat, dia insaf, dia tinggal perbuatan tersebut, taubat nasuha, mungkin dia akan dimaafkan oleh Allah Taala. Sebab dia hak Allah. Tapi kalau dijatuhkan hukum dalam keadaan dia tidak melakukan kesalahan tersebut, maka pemerintah ini akan didakwa di hadapan Allah. Kenapa? Menjatuhkan hukum tak cukup syarat. Sikit keraguan. Kalau ada keraguan sikit tak boleh. 4 orang saksi tuan-tuan. Kalau buat kesalahan mencuri ni 4 orang saksi. Tuan-tuan ingat siapa? Bukan mencuri, apa nama? Dua orang saksi bagi mencuri. 4 orang bagi perbuatan zina. Tuan-tuan ingat siapa yang layak jadi jadi apa nama saksi ni? Bukan jenis orang-orang kaki maksiat pergi duduk skodeng orang buat, tengok orang buat maksiat. Bukannya. Orang yang mengekalkan perbuatan, melakukan perbuatan dosa besar, mengekalkan dosa-dosa kecil, tak layak jadi saksi. Senang mudah. Allah masuk insya-Allah. Tak ada nak habis no. 3 minit. 3 minit. Senang nak mudah. Kalau kita tengok hari ni ramai yang tak boleh jadi saksi. Di antaranya orang yang yang mengekalkan ataupun kita kata perokok tegar, itu tak layak jadi saksi. Sebab ulama kata orang yang isap rokok tegar ni dia golongan fasik. Tak mahu saya sebut. Dia tak layak jadi saksi. Kalau dia isap rokok, confirm datang ke mahkamah, kamu isap rokok, okey, tolak tepi. Sebab apa? Mengekalkan dosa-dosa kecil. Setiap hari sebatang, 3 batang, 5 batang, tak layak. Terkeluar. Jadi siapa nak jadi saksi ni? Habis kalau tak cukup saksi macam mana ustaz hukum dilaksanakan? Kalau tak cukup saksi tak payah laksana. Apa masalahnya? Memang Islam suruh gugurkan hukum kalau tak cukup saksi. Apa masalahnya? Nak laksana juga, nak potong tangan juga. Kalau macam tu tak payah ada saksi, tangkap orang potong tangan. Senang cerita kan. Jadi ni kata kena adil. Dia kata apa? Tidak kondusif. Okey, saya jawablah. Sayyidina Umar tangguhkan hukum tersebut setelah dilaksanakan hukum itu di zaman beliau, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman beliau ada masalah, ada sedikit syubhah, ditangguhkan. Adapun kita ni yang Malaysia ni dah mereka lebih daripada 50 tahun ni, kita tangguhkan, kita tak laksana ni. Kita belum laksanakan lagi hukum Allah. Habis apa nak kata tangguh? Bukan tangguh ni. Ini memang menolak hukum Allah. Bukan menangguhkan. Ini menolak hukum Allah. Itu kena jelas. Sayyidina Umar dia tangguhkan setelah dilaksanakan. Kita laksanakan sebelum ni? Mana laksana lagi? Habis nak tangguh apa? Tu hujah tak cerdik tu. Tak betul hujah tu. Yang kedua, dia kata apa? Kita kena mencontohi sebagaimana pengamalan Islam yang dibuat oleh Erdogan di Turki. Tengok dia laksanakan Islam secara berperingkat, sikit-sikit tadarrush dia kata. Ini pun satu hujah yang tak tepat. Sebab apa? Sebab Turki, negara dia sebelum sekarang ni dikuasai oleh parti gerakan Islam, dia sebelum ni negara sekular sepenuhnya, ditukar daripada khilafah Islam kepada kerajaan sekular oleh Kamal Atatürk laknatullah. Maka pengamalan Islam dia terlalu sedikit dan disekat daripada semua segenap penjuru. Sehingga laungan azan pun kalau nak azan, nak buat mikrofon kat luar, kena guna bahasa Turki, tak boleh guna bahasa Arab. Sampai teruk macam tu. Jadi bila dia nak mulakan, nak bina balik masyarakat Islam, maka dia buat benda-benda kecil dahulu. Adakah kita Malaysia yang dah memang tersebar ilmu Islam dah lama dah, kita kata kita agama rasmi, agama kebangsaan kita agama Islam, tiba-tiba kita nak ikut contoh Turki yang kembali kepada zaman sekular, kita nak patah balik ke kepada zaman sekular? Takkan kot. Kita dah terbuka kepada pelaksanaan Islam, tak payahlah nak kembali kepada zaman ketinggalan Islam. Nampak tak? Itu hujah yang tak cerdik. Ni kata tak kondusif. Tak kondusif apa? Memang kalau dia jawapan tak kondusif, sampai ke kiamat lah orang tu akan beri jawapan tak kondusif. Jadi kita tanya, bila nak kondusifnya? Tengok dahulu yang kes artis yang melakukan kesalahan minum arak. Masa tu bila ditanya kepada salah seorang menteri kita, saya Hishamuddin, dia kata kita nak kaji hukum sebatan yang dilaksanakan di Aceh. Kaji tak? Tak kaji. Kaji sampai sekarang tak keluar lagi bahan kajian dia. Sampai bila nak kaji? Nampak? Jadi tak ada dah jalan penyelesaian, melainkan kita kena terimalah pelaksanaan hukum Allah Ta'ala ni dengan penuh keimanan, maka di situlah kita akan nampak kebaikan. Cuma satu yang saya sebut, masalah dia masyarakat kita mengaji tak habis itu.
Fiqh yang saya sebut fiqh ni, pengajian fiqh ni, dia mengaji bab taharah, bab ibadah, bab muamalat, bab nikah kahwin apa semua, takat tu. Bila bila ditanya tentang bab jinayat, dia tak tahu apa itu fiqh dalam bab jinayat. Fiqhul jinayah. Mengaji tak fiqhul jinayah? Tak mengaji. Banyaknya mungkin tuan-tuan mengaji kat sini, tapi tempat lain banyak tak mengaji. Sebab tu bila kita sebut bab hudud, ustaz cakap politik dalam surau masjid. Padahal dia ada kitab fiqh tu. Fiqhul jinayah. Tuan-tuan buka babul jinayah. Bab jinayah, hukum pertama ialah hukum hudud. Kenapa tak belajar? Sedangkan dia fardu ain dalam kitab fiqh tu. Kitab Matla'ul Badrain pun sebut tentang bab jinayah dalam bab hudud ni. Sebut. Tapi kenapa masyarakat kita tak mengaji? Habis dia mengaji bab ibadah, taharah apa semua. Tok Guru meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan. Panggil Tok Guru baru, ustaz kami tak apa nak faham lah bab jinayah apa, bab taharah ni, bab mandi wajib tak lepas-lepas lagi. Padahal dah mandi wajib beratus kali dah tapi tak lepas-lepas lagi. Ulang balik. Jadi duk ulang bab taharah tu tak habis-habis. Hak minta maaf muslimat duk mengaji bab apa haid nifas. Padahal muslimat tu dah tak ada haid, tak ada nifas, dia ulang lagi, kan. Jadi maksudnya ketinggalan kita ni jauh sangat dah. Sedangkan kalau kita naik ke atas tu sikit, kita akan jumpa bab jinayah, naik lagi bab jihad, naik lagi bab imamatul uzma, naik lagi dalam bab kerajaan khilafah Islam. Dalam kitab fiqh disebut tentang kerajaan Islam. Tapi masyarakat kita tak mengaji. Tuan-tuan balik buka kitab fiqh balik. Saya showkan di antara kitab fiqh yang diringkaskan daripada kitab Turas ni, di antaranya Fiqhu Manhaji ala Mazhab Imam Syafi'i. Dia ada 3 jilid dalam bahasa Arab. Diterjemahkan jadi dalam 10 jilid kot tak silap. Dia warna hijau tu. Tuan-tuan beli tu. Ada terjemah di semua kedai buku ada. Kalau buku agama, tuan-tuan cari Fiqh Manhaji dalam Mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan akan jumpa pengajian ni, apa nama bab ni. Buka. Buka tengok balik, tengok kalau tak betul saya sebut ni, buka tengok balik dalam kitab fiqh ni. Jadi saya tak boleh nak teruskan kita punya huraian ni. Jadi itu saya sebut sedikitlah di atas dasar amanah ilmu ni. Dalam bahagian menerima dan menyerah diri mengikut sepenuhnya ajaran Islam itu adalah merupakan maksud maksud yang sebenar kita beragama Islam, kita bergelar sebagai seorang Muslim. Adapun yang ketiga yang dihuraikan seterusnya oleh musannif, yang ketiga dan lain-lain yang lain tu kita sambung semula dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi saya berhenti sekali itu malam ni. Saya walaupun tak sihat ni, saya dah buat janji nak pergi ke Bangi, Bandar Baru Bangi, nak bincang sikit tentang program bantuan kita untuk sahabat saudara kita di bumi Gaza, Palestin. Saya bersama dengan kumpulan Hijaz ada nak pergi sekali. Kita ada rombongan, insya-Allah saya bagi tahu jemaah lah yang tak hadir dalam khutbah Jumaat, yang kerja di pejabat sebagainya ni, 14 Februari insya-Allah saya akan bertolak pergi ke Gaza, Palestin. Jadi saya tengah kumpulkan dana ni, tuan-tuan ada niat nazar sebagainya, ada niat yang baik itu nak bagi sumbangan, boleh salurkan sumbangan paling lewat hujung bulan ataupun awal bulan Februari lah. Hujung bulan Januari ataupun awal bulan Februari. Boleh salurkan sumbangan tu. Saya nak bawa sumbangan untuk anak yatim, untuk pembinaan masjid, hospital dan sebagainya. InsyaAllah. Doakan mudah-mudahan kerja-kerja yang baik ini Allah Ta'ala bantu dan permudahkan. 29 Januari hingga 3 Februari saya pergi ke Sabah. Dakwah di pedalaman Keningau, dalam hutan pula. 29 Januari hingga 3 Februari insya-Allah program dakwah saya di pedalaman Keningau. Ada orang bagi 6-7 kotak baju-baju yang terpakai tapi elok lagi. Tolak baju dalam, tolak seluar dalam semualah. Sebab dia bagi semua. Dan kata-kata buat kutipan pakaian nak sumbangan pada fakir miskin ni, dia bagi semua. Hak yang tak terpakai pun dia bagi juga, yang tak dipakai, yang tak sepatut dia bagi pun dia bagi juga. Kita tapi tu dia hak jumpa hak benda-benda dalam pun ada. Kita asingkanlah. Jadi patut padahlah nak bagi pun, bagi semua benda. Jadi kita berhenti sekadar itu dulu. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.